Hey guys, Assalamualaikum. Tak apalah Mira sambil baring, Mira penat. Mira baru sampai. By the way, Mira dah balik. Aku dah balik dah start kerja dah. Balik macam biasa. Ini aku dekat Johor. Kita datang Johor balik. So guys, aku hari ni nak masak rebung. Aku sebenarnya tak suka makan rebung tau. Aku memang tak pernah makan rebung. Mak aku pun tak pernah masak. Pernah ke mak? Nipu, aku tak pernah masak. Janganlah marah. Ya Allah, tanya je. Oh, mak aku pernah masak. Tapi sebab kita orang Tak makan. kita orang tak makan. Sebab macam tak ada rasa nak cuba langsung. Tapi sejak aku kahwin dengan laki aku, mak mentua aku ni rajin masak rebung. Mula aku tak makan tau. Aku tak makan, lepas tu laki aku makan, cuba selera. No, dia makan. Macam sedap sangat je benda tu. Aku pun cubalah, sedap rupanya benda tu. Macam tu. Lepas tu tadi aku nak pergi JB. Ngam-ngam pula, mak mentua aku tengah potong lah rebung tu kan. Mak mentua aku ni biasa kalau aku nak datang Johor ada dia yang dikirim. Biasalah kan, kalau macam kat kampung kan ada je lah pisang lah, ubi lah, apa benda kan. Mak mentua aku pun bagilah rebung tu. So hari ni aku nak masak rebung resepi mak mentua aku. Sebab rebung pertama yang aku makan mak mentua aku masak. Jadi aku rasa macam sedap. Masak lemak biasa je. Masak lemak kuning. Tapi kali hari ni aku nak letak babat mak perut lembu. Korang nak letak udang boleh, nak letak kaki ayam boleh, daging boleh mak kan. Kalau macam mak mentua aku biasa kalau dia masak dia akan letak kosong gitu ataupun letak udang. Macam tu sebab diorang kalau macam family suami aku ni, diorang kurang makan organ dalaman haiwan. Contohnya macam paru ke perut ke, diorang tak makan. Jadi daripada membazir, so mak mentua aku tak letak, dia akan buat yang kosong je. So guys, tak payah nak buang masa. Sekarang pun dah pukul 3, sekejap lagi dah nak berbuka. Jom ikut aku masak. Kita masak rebung, masak lemak campur babat. So rebung ni kita kena rebus dulu, okey? Dia ada lembut sikit. Itulah salah satu dia punya petua dia untuk dia tak bau. Sebab kadang-kadang kita makan rebung ni berbau kan. Okay, so untuk masak rebung resepi mak mertua I tu, okay, aku gunakan perut lembu. Kalau nak guna udang boleh, guna daging boleh, kaki ayam boleh, tapi aku gunakan perut lembu. Kita rebus dulu perut lembu tu, okey? Okay guys, so bahan-bahan untuk buat rebung masak lemak, kita memerlukan 1 genggam ikan bilis yang dah dibasuh, 2 ulas bawang putih, sebiji bawang merah. Lepas tu kan guys, kena letak kunyit tau. Tapi macam biasalah, lepas blend baru aku letak kunyit dalam periuk terus. Okay, so bahan-bahan dia ni je, simple je. Kita tak tahulah rasa dia sama ke tak. Okay, lepas tu dah blend, kita masukkan dekat dalam periuk. Lepas tu barulah kita campurkan dengan kunyit. Kalau mak mentua aku dia biasa dia akan tumbuk. Sebab mak mentua aku dia memang gemar menumbuk. Okay. Ya Allah ya Tuhanku, semoga jadilah sama macam mak mentua aku masak. Kita dah ni kan, lepas tu kita masukkan je terus santan. Kita tak payah nak menunggu lama-lama. Lepas tu kita masukkan je terus santan. Tak payah letak cili padi semua. Tapi kalau nak pedas, boleh kot korang letak sikit. Tapi kalau mak mentua aku punya resepi memang macam ni exactly. Aku dah menuntut ilmu dulu sebelum masak ni. Okay, lepas tu tambahkan air. Kita dah letak santan tu, kita terus letakkan aja rebung yang kita dah rebus ni. Dah rebus lah guys. Kita letakkan je bagi dia bertambah lembut lagi. Tambah banyak sebab tak ramai yang makan kan. Aku dengan mak aku cukup rasanya dengan suami aku. Tapi kenapa warna dia tak sama guys? Agak pelik di sini ya. Mungkin kena tambah cili kering sikit kot. Okey tak? Okey lah, tambah cili kering sikit. Okay guys. Aku tambahkan sedikit cili kering ya guys. Sebab warna dia macam tak sama guys. Aku macam risau pula benda ni jadi ke tidak ni. Tapi kalau rasa tak sama, aku rasa mak mentua aku bagi resepi yang betul. Cuma air tangan tu berbeza kan. So kita terus masukkan sekali dengan dia punya
Perut ni dah rebus, lepas tu kita dah potong. Masukkan terus perut ni sekali. Abang tak sedap. Kalau nak tambah air, boleh tambah air sikit. Letakkan bahan perasa. Letakkan garam. Siap. Lepas tu lah sampai dia mendidih. Ni sampai dia masak. So tu je guys bahan-bahan dia. 5 minutes later. Dah siap. Hasilnya hasilnya. Tapi aku rasa macam lain aja. Macam tak sama aja. Aku tak tahulah apa masalah dia lah. Warna kot. Sebab kalau macam mak mentua aku buat tu, dia macam oren sikit. Tapi ni macam kuning kan. Tak apalah, kita tunggu berbuka nanti kita tengok macam mana rasa dia, sama ke tak. Lain lah colour dia. Tak sama. Tak asam. Dia merah. Apa dia? Nasi mak. Itu lauk-lauk lain lah. Ada yang masak ayam sambal, ada ikan, sambal dengan ikan. Selamat berbuka. Sekarang ni aku nak suruh mak aku rasa. Tapi tak ada muka lah Mak rasa? Sedap. Sedap kan? Angah tak pernah makan sayur rebung ni. Tapi Angah makan yang mak Angah masak mula, Angah tak makan tau. Lepas tu Angah makan tu, sedap pula benda ni. Tapi mungkin mak rasa ni macam kurang sikit kot. Sebab kalau mak mentua Angah masak tu lagi ni. Air tangan kan lain. Tangan tak sama. Air tangan tak sama. Air tangan dia sangat berbeza. Kau makan lo rebung? Tak makan rebung? Nampak. Okay guys, so mak aku pun dah rasa. Mak aku cakap sedap. Tapi kalau aku rasa mungkin macam kurang sikit sebab air tangan kan tak sama kan. So korang boleh cuba juga. Simple gila. Mak-mak kita ni kalau masak lemak memang simple. Sangat-sangat simple. Kalau kita macam-macam benda kita nak letak. Kalau mak-mak kita ni macam gini je lah kan. Tapi sedap. Okay guys, so aku nak makan dulu. So korang rasa macam nak cuba, korang boleh cuba tau resepi ni Thank you guys for watching. See you guys on our next video. Assalamualaikum, bye bye. Hai bestie. Bestie. Siapa punya ayat bestie tu? Banyak betul lah dengan bestie. Okay guys, sebenarnya video rebung tu aku tengok macam pendek sangat. Tak tahulah nanti aku letak video ni dulu ke video rebung tu dulu. Hari ni aku datang mama aku, baru je sampai. Tapi hari ni juga aku balik. Suami aku hantar aku dekat mama aku, dia nak pergi site. Kakak aku pula konon-konon nak keluar dengan mak aku. Tapi mak aku ni guys, dulu masa mak kita orang sihat, hari-hari kita orang memang akan keluar pergi lepak mamak ke. Mak aku pun suka melepak mamak tau. Tapi sekarang mak aku kaki macam lutut mak aku sakit. Lepas tu mak aku semput. Semput dia teruk. Tu lah aku ingatkan nanti macam nak bawa juga mak aku pergi berubat dekat tempat Cina tu, buat semput. Jadi bila mak aku semput dah okey, jadi kita boleh berjalan. Macam ni kakak aku dah beria dah macam okey mak, jom mak, nanti mak kita pergi ni. So mak aku tak nak pergi. Jadi kakak aku pun ajak lah aku. Aku pun nak tidur tadi, tapi dia ajak aku pergi. Alu nak belanja mak emas sebab masa birthday mak aku tahun lepas, aku dengan kakak aku adalah belikan emas. Tapi macam tangan mak aku ni membengkak membesar, jadi dia macam ketat. Jadi kakak aku nak tukar lah. Tapi Alu tambah sendiri duit. Angah tak nak. Okay, Alu kaya. Alu orang kaya. Angah orang biasa-biasa. Angah rakyat apa lu? Marhain. Nilofa. Golongan Nilofa. Dia golongan Nilofa. Aku golongan biasa je. Tapi sebelum kakak aku nak tukar tu, dia tanya aku dululah semalam. Dia kata, gelang yang beli untuk mak tu kakak aku ni dibahasakan tak tahu kenapa dibahasakan diri dia gua. Gua tak aku tak tahu kenapa. Macam lu tahu tak gua ni macam gitu. Jadi macam dia dah biasa macam tu. Along angah kalau dia lu gua macam gitulah. Dia telefon aku, dia cakap apa tu mak punya gelang tu kan, gua tengok macam dah ketat sangat tau. Takut putus je. Boleh tak kalau gua nak tukar, ambil yang lain? Cakap lah, tukar je lah. Tapi gua tak minta duit dulu lah. Dia cakap memang boleh lah kalau minta duit. Aku tu yang aku macam berfikir-fikir kan. Nantilah gua kenalah tanya dulu. Sebab dia kan ada beli. Okay, macam kita orang kongsi lah masa tu belikan gelang untuk mak tu. Jadi hari ni kakak aku nak tukar yang baru. So kita tengoklah kejap lagi. Tengoklah kejap lagi. Mana pakcik dia tu? Dia nak tukar
yang macam mana. Saiz tangan pun mungkin dia tahu. Sebab kakak aku ni guys, orang dekat dalam rumah tu, adik aku ke, boboy sekalipun anak aku kan, mak aku ke, semua dia yang tahu. Kalau nak beli baju, saiz baju, nak beli barang kemas, saiz tangan, semua dia tahu. Dia ni memang superwoman. Suami dia pun panggil dia superwoman. Sebab dia ni memang segala-gala benda dia boleh. Dia penat macam mana pun, dia boleh. Dia tetap akan buat macam tu. Kalau aku, to be honest, aku tak boleh jadi macam dia. Tak boleh. So guys, aku sangat ngantuk tau. Nak tidur tapi yalah. Tapi hari ni aku nak buat kuih. Aku nak buat kuih tepung pelita. Jadi balik kejap lagi, barang-barang kat rumah mak aku ada kot. Tapi kita tambah sikit sebab hari ni kan aku terus balik lepas buka. Jadi aku nak buat sikit lah untuk mak mentua aku. Sebab anak tiri aku tu, Haziq tu, dia suka kuih tu. Jadi nanti korang tengok macam mana aku nak buat tepung pelita. So kita tak ada pergi Aurora ke Anwar ke apa ke, kita pergi yang paling dekat yang beratur tak payah panjang. Kita orang pergi dekat Perlis sebab katanya mas dia okey lah, tak adalah kosong. Tetap kena beratur juga tapi tak adalah panjang kan. Okay guys, aku dah masuk sekarang dekat kedai masa. Sekarang kita tengah hitung nombor kita orang 067, sekarang baru nombor 055. Tak kisahlah, yang ni kita boleh tunggu dekat dalam. 2 hours later. 3 jam untuk dapatkan benda ni. So sekarang kita nak balik. Berapa long? 4,100 4,100 guys. Tak apalah guys, orang kayangan mampu belikan untuk mak. Kayangan. Tak apalah, Ada rezeki lebih kan. betul. So kita nak balik. Aku nak terus buat kuih sebab aku ni nak terus balik tau kan. Nak terus balik Segamat. Mungkin lepas berbuka lah kan. Tapi kita mesti nak rehat juga dulu kan. Long singgah kedai long, nak beli barang dia sekejap. Dah sampai rumah. So aku dah tak boleh nak tunggu lama-lama sebab tu kan suami aku dah set tunggu nak ajak balik kan. Okay, so bahan-bahan untuk buat kuih tepung pelita kita ada ni. Aku nak buat yang warna hijau dia dulu Kita ada 1 cawan tepung beras. Kita ada 1 cawan gula. Lepas tu santan ni untuk yang warna putih tu tau. Lepas tu air ni, sebab aku cawan yang macam ni ada 2 je, air ni kena guna 4 cawan. 4 cawan air. Lepas tu kena guna daun pandan. Tapi kat sini aku mana nak beli daun pandan, kita guna je pewarna hijau. Lagi satu, kalau buat tepung pelita ni kita kena guna, lagi best lah kalau ada dia punya kelongsong tu. Kalau dekat kampung, aku akan buat kelongsong dia tu. Aku pandai tau buat kelongsong dia tu. Oh my god. Tapi dekat sini aku tak buat sebab daun pandan dekat Johor ni dia macam kurus-kurus tau, dia kecil. Kita perlukan daun pandan yang lebar. Tu barulah best kalau nak buat dia punya kelongsong. So jangan buang masa, kita mula memasak sekarang. Kita buat yang dia punya bahagian yang hijau dulu So mula-mula kita masukkan 4 cawan air tau. Ni 1, 2, 3, 4. Okay, lepas tu kita terus masukkan je gula. Gula ni kan kalau korang suka manis, korang boleh tambah lagi. Tapi kalau pada aku dah cukup lah ni. Masukkan gula. Lepas tu masukkan terus pewarna ni. Rasa pandan tu ada lah. Rasa pandan. Oh dah habis. Tu baru beli. Bila? Okay, so sebab ni kan kita guna pewarna, kita tak guna daun pandan. Kakak aku ada beli hari tu esen perasa pandan tu. So kita boleh masukkan. Ni biar dia rasa macam ala-ala daun pandan macam gitu kan. Sebabnya kita kan tak ada daun pandan. Kalau pewarna hijau ni dia cuma warna je guys. Okay, so kita masukkan esen perasa pandan ni. Biar dia rasa daun-daun pandan tu kan. Dia memang hijau guys, tapi dia tak ada warna pun. Okay, lepas tu kita masukkan je terus tepung ni. Kita kacau dia. 1 cawan je tau. Jangan banyak nanti dia pekat. So korang kacau je. Lepas tu gula tu kalau korang rasa macam korang nak manis, nanti korang rasa lah. Macam aku hari ni tak puasa, sekejap lagi aku rasa. Kacau sampai dia pekat. Senang sangat buat kuih pelita ni. Memang sangat-sangatlah mudah. Kalau macam kat rumah mak aku ni, yang favourite kuih tepung pelita ni mak aku dan kakak aku. Adik-adik aku takut rasanya. Kalau dekat kampung, Haziq dia suka gila.
tepung pelita ni. Tapi ni kita buat ni memang aku nak bawa balik kampung juga sikit untuk dia kan, sebab kat sini pun tak ramai nak makan. So kita tambahkan sikit pewarna biar dia macam cantik sikit. Korang kacau je, jangan biar tau, korang kena kacau je sampai dia pekat macam mana yang korang nak. Nak tahu pekat dia macam mana pun kadang dia tak tahu lah, mak okey ke tak ni, okey ke tak ni. Yang korang tunggu kejap, sekejap aku tunjuk pekat dia macam mana. Api dia jangan besar, tapi dia nanti dia rasa hangus. Okey tak warna dia ni noh? Kan? Kecilkan sikit api. Kacau aja. Okay guys, so dia dah mengental, dia dah memekat. So kita tunggu sikit je lagi. Sikit je lagi. Macam gini lah dia punya apa yang nama dia, texture dia. Macam gini. Korang kena buat dia sampai jadi macam gini tau. Bagi dia pekat sikit lagi. Lepas tu barulah masuk dalam loyang ke apa ke, suka hati lah korang nak letak apa. Aku ni cari loyang mak aku ni, aku tak tahulah mana pergi. Okay, best tau buat kuih ni. Aku suka buat kuih. Lagi-lagi bila nampak dia jadi, rasa macam bangganya. Macam akulah manusia yang paling berjaya dekat dunia ni. Okay dah. So ni dah lah ni, dah settle. Kita masukkan dekat dalam acuan ataupun bekas lah apa-apa yang korang nak letak. Tupperware pun boleh je lah. Tu tak guys. So yang dia punya warna hijau tu, yang belah bawah tu dah settle. So sekarang kita nak buat yang belah atas yang warna putih. So ni cara aku tau. Kalau korang buat cara lain tu ikut je lah cara yang korang biasa. Ni aku tunjuk pada orang yang tak biasa buat. Kita masukkan air 4 cawan. Okay, lepas tu kita letakkan satu kotak santan yang kecil ni, santan kotak yang kecil, santan kara. Kalau pakai santan biasa, santan fresh tu aku tak tahu, tapi aku biasa pakai santan pekat. Santan kotak. Kacau macam biasa. Lepas tu letakkan 4 sudu tepung beras. 4 sudu sahaja. Bukan satu cawan tau, 4 sudu sahaja. 4 sudu makan ni. Lepas tu letakkan ujung lah, 1 sudu kecil lah garam. Tu je. Itu sahaja. Lepas tu korang boleh kacau sampai pekat macam tadi. Okay guys, so kacau sampai dia jadi pekat macam ni. Ni dah pekat dah ni. So kita dah boleh angkat, letak dekat atas yang hijau tadi tu. Senang aja. Okay, tepung pelita is done guys. So ni untuk dekat rumah mak aku nak buka sekarang. Yang ni untuk aku nak bawa balik kampung. Yang ni untuk yang diorang nak makan lah nanti malam ke apa. Mori. Kita letak dalam mangkuk tu je. Aku cek Tupperware tak jumpa kan. So nanti kita tengok diorang review macam mana sedapnya. Ada dengan ikan tak? Guys, so kita dah nak berbuka. Kita makan ni dulu. Kita berbuka kat rumah mak kita. Lepas berbuka baru kita balik Segamat. Nampak kan korang tengok dia punya gedi-gedi goyang-goyang. Mak aku terkejut guys, aku pandai buat kuih. Mak aku tak rasa lagi tu. Kalau mak aku rasa Dah gila. sedap mak. Mak terkejut tak dengan pandai buat? Terkejut nak pengsan je. Okay, suami aku pula nak try. Tepung pelita tau. Sedap. Sedap guys. So korang boleh ikut macam yang aku ajar tadi tu. Ikutlah sebiji macam tu. Cumanya kalau bagi aku, dia punya hijau ni macam lembik sikit. Korang boleh, biasalah kan, Miran kalau masak tak pernah je sempurna. Tapi sedap. So lauk kita hari ni ikan sambal tolong. Apa long? Saya petola masak lemak Ada yang goreng. Tu je, simple je hari ni menu kita. Jemput makan, selamat berbuka puasa. Okay guys, so ni video yang aku buat ni yang sambungan yang video rebung tu sebab pendek sangat kan. So aku sambung dengan video ni. Okay, so thank you guys for watching. See you guys on our next video. Assalamualaikum. Makan. Bye bye. Bye bye.